Hai semua, apa khabar? Assalamualaikum semua. Okey, hari ini saya Muhammad Zikri bin Farizan, kumpulan satu, dan ahli kumpulan saya yang cantik-cantik belaka, iaitu Alia, Izzati dan Esther. Okey, kumpulan kami akan membentangkan tentang pentafsiran berasaskan sekolah. Okey, sebelum kami mulakan, saya harap semua boleh belajar daripada kami dan harap pada masa sama juga terhibur dengan video kami. Okey, saya akan mulakan video saya. Okey, harap semua seronok ketika menonton. Okey, bye. Hai semua, apa khabar? Saya Muhammad Zikri. Hari ini saya akan mengajar korang semua apakah itu pentafsiran berasaskan sekolah. Okey, maksud pentafsiran berasaskan sekolah. Pentafsiran berasaskan sekolah atau singkatannya PBS ialah satu pentafsiran yang bersifat holistik, iaitu menilai aspek kognitif, afektif dan psikomotor selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan kurikulum kebangsaan Malaysia. Pentafsiran ini merupakan suatu yang agak baru dalam pendidikan di Malaysia yang selaras dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Ia memainkan peranan penting bagi tujuan melahirkan murid-murid yang seimbang dalam pelbagai aspek. Pendidikan adalah komponen penting dalam pendidikan kerana ia memberi maklumat mengenai perkembangan murid kepada guru, ibu bapa dan murid itu sendiri. Hasil pentafsiran boleh membantu guru menilai kaedah pengajaran dan aktiviti yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kementerian prihatin terhadap dakwaan bahawa sistem pendidikan negara terlalu berpaksikan pendidikan. Justeru, Mesyuarat Jelmaah Menteri tarikh 17 Disember 2011 telah bersetuju supaya pelaksanaan berasaskan sekolah PBS dilaksanakan sebagai sebahagian dari program transformasi pendidikan. PBS merupakan satu usaha dalam untuk membangunkan modal insan secara holistik melalui penekanan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, modal intelektual, pembudayaan, sikap progres dan pengamalan nilai etika serta moral yang lebih tinggi seperti tercatat di dalam Pelan Induk Pembangunan PIPP. Pelan Integriti Nasional PIN dan seperti yang dihasilkan oleh Misi Nasionalisme. PBS mula dilaksanakan di sekolah rendah pada tahun 2011 dan diperkenalkan di peringkat sekolah menengah pada 2012. Justeru pada tahun 2016, murid-murid sekolah rendah akan menduduki UPSR yang telah ditambah baik. Pada tahun 2014 pula, PMR akan dilaksanakan sepenuhnya dalam bentuk PBS. Fungsi pentafsiran sekolah. Pentafsiran sekolah kita akan mempelajari apa yang murid tahu dan boleh buat. Seterusnya adalah mengetahui sejauh manakah mereka telah menguasai apa yang dipelajari. Yang ketiga adalah membantu memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran murid. Komponen pentafsiran berasaskan sekolah ini terdiri daripada 4. Yang pertama, pentafsiran sekolah. Yang kedua, pentafsiran pusat. Yang ketiga, pentafsiran aktiviti jasmani dan kurikulum. Dan keempat adalah pentafsiran psikometrik. Mesti korang semua nak tahu kan? Pentafsiran sekolah. Pentafsiran ini dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilaporkan oleh guru sekolah yang berkenaan. Okey, pentafsiran sekolah ini dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran masa PNP. Faham tak? Okey, contoh instrumen yang boleh digunakan adalah lembaran kerja, peperiksaan, kuis. Ini selalu sangat ni. Senarai semak, laporan tugasan dan tugasan rumah dan ujian. Okey, inilah sebabnya kenapa kita semua buat kerja rumah, okey? Jadi jangan komplain lah.
Okey. PS ni berfungsi sebagai pentafsiran untuk pembelajaran, assignment dan pentafsiran tentang pembelajaran. Okey, kita teruskan. Pentafsiran pusat, pentafsiran yang ditadbir, diperiksa, rekod dan di peringkat sekolah dan oleh guru berdasarkan peraturan pentafsiran instrumen pentafsiran tugasan garis panduan, peraturan perekod dan pengiraan dikeluar oleh LP dalam tempoh yang ditetapkan mengikut mata pelajaran laporan yang dikeluarkan oleh LP. Okey, ini pentafsiran aktiviti jasmani dan kurikulum. Ini membawa masuk pentafsiran yang direkod tetapi menumbuhkan perhatian pada aspek jasmani dan kurikulum dan body BMI serta kecergasan fizikal kebangsaan. Pentafsiran aktiviti jasmani dan kurikulum. Okey. Pentafsiran ini dia lebih tumpu kepada aktiviti jasmani dan kurikulum. Dia antara menyukat ataupun menilai tahap aktiviti fizikal murid yang mampu dilakukan oleh murid. Antaranya body mass BMI. Dan kedua, mungkin contohnya adalah kecergasan fizikal kebangsaan. Kan? Okey, pentafsiran psikometrik. Psikometrik ni adalah pentafsiran yang diukur mengikut personaliti seorang, kemahiran, minat, kecenderungan dan juga personal dan juga cara murid itu berfikir. Jadi, ini kaunselor-kaunselor selalu menggunakan kepakaran mereka untuk menganalisis pelajar dalam benda ni. Pentafsiran psikometrik. Pentafsiran psikometrik ialah pentafsiran yang dilakukan ke atas diri pelajar oleh guru kaunselor untuk menilai minat, kebolehan, kecenderungan, sikap dan personaliti pelajar. Faham? Okay. Bentuk pentafsiran belajar terdiri kepada dua, pentafsiran formatif, pentafsiran sumatif. Pentafsiran formatif adalah berlaku masa PNP yang secara formal yang berlaku pada kelas-kelas kita. Cikgu mengajar, kita buat rujukan, kita merekod, kita menterjemah, kita melaporkan maklumat. Dan satu lagi adalah pentafsiran sumatif. Ini pula berlaku pada ujung pelajaran di mana pelajar disuruh untuk membuat pertimbangan menggunakan pelbagai maklumat dan membuat penilaian bertulis macam kerja rumah lah untuk dinilai oleh guru. Pentafsiran rujukan standard ini pula adalah proses mendapatkan maklumat sejauh mana murid tahu dah boleh membuat atau menguasai apa yang dipelajari berdasarkan penyataan standard prestasi yang ditetapkan oleh mengikut pencapaian biasa oleh dokumen kurikulum. Ini lebih kurang macam test lah kalau bagi contoh. Okey, standard prestasi. Standard prestasi ini adalah menggambar menyuruh tentang tahap penguasaan murid dalam pembelajaran. Ini selalunya akan dikategorikan mengikut band. Band 1, band 2, band 6. Yang paling terbaik adalah band 6. Ini korang semua tahulah tentang tahap pencapaian murid. Faham tak? Okey. Tentang band 1. Band 1 ni merupakan murid tahu perkara asas. Hanya sikit je yang dia tahu. Dia tahu macam saya bagi contoh lah. 1, 2, 3. Dia tahu benda yang simple je. Kalau yang lain semua boleh rujuk ya. Kalau band 6 pula ni adalah murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif. Mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengaplikasikan permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh membicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara tata susila dan menjadi contoh secara tekal. Kalau band 5, 4, 2 dan 3, anda boleh baca sini sebab benda ni adalah familiar. Macam selalu diterangkan oleh guru-guru. Faham tak? Slide yang seterusnya. Okey, peranan guru dalam pentafsiran sekolah. Guru ni berperanan untuk menjadi pemudah cara dalam proses pembelajaran, membuat pemerhatian langsung dan tak langsung tentang tingkah laku murid dalam pelajaran.
Guru juga mendapat maklumat tentang pelajaran murid. Ini penting tau. Itu sebabnya kena buat test. Okey, yang ketiga, memberi maklum balas tentang pelajaran murid. Dan keempat, membantu memperbaiki pelajaran murid berdasarkan maklumat yang diperolehi. Contohnya, jika murid dia tak faham tentang apa yang kita ajarkan, kita boleh membaiki diri kita sendiri untuk mengajar anak-anak murid supaya dia lebih faham dan lebih mahir dan paling senang lah. Lebih kurang macam tu lah. Okey, peranan murid dalam pentadbiran sekolah. Murid ini berperanan untuk mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu hendak dipelajari. Dia akan belajar format, dia akan belajar cara menjawab, dia akan belajar cara-cara nak menyampaikan suatu maklumat dan pelbagainya. Okey, murid juga mengetahui pelbagai standard yang dikehendaki. Contohnya, saya bagi contoh lah standard. Standard yang dikehendaki contohnya format. Format setiap ujian, so karangan. Karangan kena start dengan pendahuluan dan akhir dengan kesimpulan. Contohnya. Okey. Peranan ibu bapa. Ibu bapa juga berperanan tahu. Ibu bapa berperanan dalam membantu anak dalam pelajaran berdasarkan maklumat yang didapati daripada pelbagai sumber. Jadi kita sebagai orang tua, kita kena tolonglah anak-anak. Janganlah terpinggir macam tu je. Kena tolong dia belajar supaya dia tak terjebak dengan gejala negatif. Okey, sekarang ni ibu bapa juga memahami potensi, kekurangan, kekuatan dan kelemahan anak-anak murid supaya anak-anak murid mampu mencapai apa yang dia hasratkan. Penting kan sebagai seorang. Okey, itu saja daripada saya. Okey, sekarang ni saya akan memberikan tugas seterusnya kepada Izzati. Bye. Hai, bertemu kita semula dalam pembentangan pentadbiran berasaskan sekolah. Terima kasih Zikri atas penerangan itu tadi. Okey, hari ini saya akan menerangkan bagaimana kita menyimpan bahan-bahan tersebut dengan kemas, teliti, teratur dan sebagainya. Mari ke saya. Okey, seterusnya, kenapa saya bawa komputer ini? Teknik yang pertama ialah teknik menggunakan soft copy. Apa itu teknik soft copy? Teknik soft copy ialah dokumen yang boleh disimpan di dalam komputer ataupun masih dalam data. Ia adalah versi elektronik yang boleh diedit dan dibuat semula menggunakan program pemprosesan. Okey, cara saya menyimpan bahan-bahan berkaitan tentang PBS ialah, yang pertama, saya akan membuat satu fail berkaitan tentang PBS, iaitu di dalam subjek GKB, kemahiran belajar. Mari kita saksikan. Okey, seterusnya saya telah membuka fail GKB iaitu kemahiran belajar. Saya membuka fail ini kerana saya menyimpan bahan PBS ini di dalam fail ini. Saya telah mengasingkan nota-nota saya dan tutorial saya dengan membuat beberapa fail di dalam fail ini. Sebagai contoh, kerja-kerja lain, nota, tutorial, presentation dan PBS. Teknik yang kedua ialah teknik hard copy. Apa itu teknik hard copy? Teknik hard copy ialah dokumen yang telah dicetak di atas kertas seperti ini. Ia tidak boleh diedit dan kekal selama-lamanya. Saya telah menyediakan fail ini berkaitan tentang pentadbiran berasaskan sekolah agar memudahkan saya untuk mencari maklumat ini. Okey, akhir sekali saya akan menceritakan tentang kelemahan kedua-dua teknik ini. Kelemahan teknik soft copy ialah ia memerlukan komputer dan ia boleh dipadam dan diedit oleh orang lain.
Anda perlulah jaga komputer anda dengan baik. Okey. Kelemahan teknik hard copy pula ialah ia boleh hilang atau bersepah di mana-mana jika anda tidak menjaga kertas itu dengan baik dan tidak menyimpannya di dalam fail. Okey, anda semua faham apa yang saya sampaikan? Alhamdulillah faham. Saya rasa itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Semoga berjumpa kita di segmen lain. Bye.